Murtad adalah merupakan tindakan pengkhianatan terhadap agama Islam dan seluruh umatnya. Itulah dahsyatnya murtad, yang merupakan satu pengkhianatan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mestilah kita menyadari bahawa pengkhianatan, kerja khianat ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bukan kata bersangkut dengan khianat terhadap agama, tetapi apa saja bentuk pengkhianatan adalah suatu perkara yang tidak akan dibantu oleh Allah dan tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Mana dalil? Mana dalil kerja khianat ni jauh dari hidayah dan petunjuk Allah? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, buka ayat 52 surah Yusuf alaihi salam, di mana ayat 52 daripada surah Yusuf adalah merupakan ayat yang terakhir bagi juzuk yang ke-12. Selepasnya ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi. Yang tu permulaan juzuk 13 ayat 53. Cuba tengok ayat last bagi juzuk 12. Penghujung penutup ayat 52, apa kata Allah? Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberi hidayah, petunjuk, pertolongan kaidal khainin terhadap kerja-kerja khianat. Jangan mimpilah Allah nak tolong kerja khianat. Ayat itu menceritakan khianat yang dilakukan oleh Zulaikha dan perempuan-perempuan di Mesir yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Hak tu pun Allah panggil khianat. Allah gagalkan pengkhianatan mereka. Walaupun Nabi Yusuf alaihi salam terpaksa menanggung ujian musibah yang terlalu besar. Hasil pengkhianatan disumbat dalam penjara beberapa tahun lamanya. Tiada salah Nabi Yusuf alaihi salam. Hanyalah kerana kegilaan nafsu Imra'atil Aziz, isteri kepada Al-Aziz, isteri kepada pemerintah yang gila ke Nabi Yusuf, yang nafsunya tidak dilayan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya berlakulah pengkhianatan, berlakulah rancangan demi rancangan, sehingga Allah menyebut, summa badalahum min ba'dihim ra'awul ayati la yasjununnahu hatta
hatta hin. Setelah mereka melihat tanda-tanda ra'awul ayat, setelah pihak istana mula melihat tanda-tanda bahawa cerita Zulaikha dengan Yusuf ni pasti terbongkar, maka apa mereka buat? La yasjununnahu hatta hin. Mereka penjarakan Nabi Yusuf beberapa tahun, hatta hin, sehingga suatu tempoh yang tidak diketahui. Nyaya Nabi Yusuf, kerja khianat ni memang buat nyaya orang. Na'udzubillah. Tetapi lihat tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana kerja khianat ni dia tak lama. Tengok ajalah. Kerja pengkhianatan ni dia takkan bertahan lama. Kerana Allah janji, saya dah baca tadi, la yahdi kaidal khainin. Allah tidak pernah bagi petunjuk hidayah nak tolong kerja khianat. Tak, tu bukan kerja Allah. Tengok. Sekejap lagi saya patah balik. Nak ambil khianat ni dulu. Nak ambil kerja khianat ni takkan lama. Allah takdirkan raja bermimpi. Tu punca dia. Tu asbab Allah Ta'ala buat nak membersihkan Nabi Yusuf daripada pengkhianatan Zulaikha dan perempuan-perempuan yang bersama bersekongkol dengan dia. Allah hantar raja mimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Tu aja asbab Allah buat. Allah bagi Nabi, Allah bagi raja mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Lembu kurus tibai 7 ekor lembu gemuk. Lepas tu 7 tangkai gandum yang cantik dan 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dia panggil menteri dia. Dia kata tolong takwil mimpi betul. Pelik ni. Kalau panggil Melayu senang ya. Tikam nombor ekor 7. Kalau panggil Melayu tolong takwil, confirm 7. Big bukan small. First prize. Mampu. Tanya menteri-menteri dia. Takwil lah, pelik mimpi saya ni, kata raja. Qalu adghasu ahlam. Jawab mereka, adghasu ahlam. Ahlam ni, kira orang Melayu kata, tidak tak basuh kaki lah. Lagu tu lah, mimpi pelik. Ahlam ni, kalau belah malam nak tidur, pi potong kuku. Orang Melayu pantang hak tu. Mimpi rimau kejar, tek kucing dia. Kuku dah panjang macam Pontianak dah. Oh, kena basuh kaki sebelum tidur. Nabi suruh ambil wuduk, bukan basuh kaki. Melayu kerat tinggal kaki ya. Punya cerdik Melayu. Kerat tinggal kaki. Nabi suruh ambil wuduk, dia basuh kaki ya. Mana dalil basuh kaki? Orang ambil wuduk sebelum tidur, dia basuh kaki. Itulah. Ini semua tuanku. Adghasu ahlam. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Kami tak ada ilmu bab ni. Ni semua mimpi merepek. Merepek tuanku tak basuh kaki malam tadi. Dia duk tanya kami tak tahu. Hak menteri pun.
Gaji naik dah, GST tak ada. Bodoh main serupa tu. Penghabis Nabi Yusuf juga. Tu asbab. Panjang cerita dia. Saya nak cerita khianat. Dan tuan-tuan muslimat boleh lihat beberapa ayat sebelum penutup juzuk 12. Bagaimana Allah akhirnya membuka tembelang pengkhianatan mereka. Bagaimana akhirnya Allah angkat Nabi Yusuf alaihi salam menjadi manusia yang sebersih-bersihnya dalam pandangan mata mereka. Setelah Nabi Yusuf dihina bertahun-tahun di dalam penjara. Mujurlah. Allah buat asbab elok. Ketika pelayan diraja, ingat balik, Nabi Yusuf duduk tu dengan dua orang penyangak. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Waktu Nabi Yusuf masuk sel, turut sama masuk fatayan. Dua orang pemuda. Makna satu sel 3 orang. Dua pemuda ni penyangak, penyamun. Tiba-tiba Allah bagi mereka mimpi. Kan? Mimpi. Qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra. Yang seorang kata, wahai tuan, wahai abang Cuk. Mudah faham lagu tu lah. Panggil abang Cuk dalam penjara. Wahai abang Cuk, saya mimpi. Aksiru khamra. Saya petik buah anggur. Yang seorang, ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluk tayru min. Saya bawa roti atas kepala. Roti Bengali panjang tu. Kemudian datang burung makan separuh. Separuh bawa lari, separuh tinggal. Nabbi'na bita'wilih. Inna naraka minal muhsinin. Tolonglah Bang Cuk. Tolong takwil mimpi kami. Sebab kami tengok Abang Cuk ni minal muhsinin. Orang baik. Awak masuk penjara. Kami memang kawak dah penyangak. Kami tengok muka Abang Cuk ni muka orang masjid. Awak masuk penjara. Pikul tilam ke? Contoh. Cerita lama. Tak ada lah mereka tanya. Hak tu. Nabi Yusuf kata, hampa tu tanya lah. Lalu Nabi Yusuf takwil. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Salah seorang ni yang mimpi peti anggur ni, fayaski rabbahu khamra. Itu dia bila tak belajar bahasa Arab, nanti dia translate, fayaski rabbahu khamra, bagi Tuhan minum arak, mampu. Dia orang kata kena mengaji Arab. Kalau nak tafsir Quran, fayaski, bagi minum, rabbahu, rab tu dia kira Tuhan. Khamra arak, sudah bagi Tuhan minum arak. Mampu. Tak pelajar ilmu balaghah, badi' ma'ani apa semua ni, lingkup. Samalah dengan golongan-golongan liberal ni. Bila Allah sebut, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah haramkan dalam Al-Ma'idah, dalam Al-Baqarah. Dua-dua ayat ni ada. Allah haramkan bangkai, jangan makan. Allah haramkan adam, darah. Kecuali darah yang sedikit dalam peha ayam ke makanan ke. Tarik-tarik tengok ada darah. Ma'zurah, diberi keuzuran. Yang tu dimaafkan syarak. Lepas tu tak boleh makan. Walahmal khinzir. Haram daging babi. Depa pun takwil. Daging babi je haram. Kulit okey. Nampak? Tuan nak kata apa? Ni Quran ni. Golongan liberal. Liberal base. Mereka bercakap atas liberal base. Asas mereka liberalisme. Ni Quran. Allah Ta'ala sebut. Kena tafsir balik ni. Orang dulu-dulu kata seekor babi haram. Itu yang kita tafsir.
di atas kaedah majaz mursal. Menyebut satu, perbuatannya semua. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Itu contoh majaz mursal dalam ilmu balaghah. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, qumil lail, bangun tengah malam. Bangkit berdiri atas katil. Tengok pukul 3 pagi berdiri, Allah suruh bangun, lepas tu tidur balik. Qumil lail tu tahajud. Itu dia panggil majaz mursal. Disebut qum, berdiri, perbuatan dia solat. Disebut walahmal khinzir, daging babi, tapi the whole pig, seluruh babi itu haram. Depa tafsir, ni Allah sebut daging babi ya, makna kulit okey and the domoy okey. Mampus. Tu dia liberal yang duk berselerak di bumi Malaysia. Sekejap lagi saya nak sebut dekat tuan-tuan satu buku yang mereka karang yang diharamkan oleh KDN baru-baru ni. Tunggu sat lagi. Buku dalam bahasa Inggeris. Don't worry, I will explain to you in a manner's word. Don't worry. Dengan bahasa yang mudah, tuan-tuan boleh faham. Jangan pening-pening, tak ada masuk dalam soalan SPM. Tuan-tuan muslimat, Allah bersihkan Nabi Yusuf. Allah takdirkan si Mamat ni yang dapat kerja ni. Bila Nabi Yusuf kata fayasqi rabbahu khamra, nanti engkau keluar, engkau akan bekerja memberi minum rabbahu, Rabb. Kena fahamlah makna Rabb. Tuhan, pemelihara, pengawal, penjaga, pendidik, pengatur, tuan. Tuan boleh Rabb. Pekerja kata dekat bos dia, anta Rabbi. Terperanjat dia punya bos. Laisa li Rabbi, dia kata aku bukan Tuhan. Dia tak faham bahasa. Fayasqi rabbahu khamra, maknanya dia bagi minum raja. Dia jadi pelayan di raja. Dia menghidangkan arak. Tu maksud dia. Rabb bukan kata Tuhan aja. Tengok bahasa Arab. Tuan yang menjaga, yang mengatur. Itu Rabb. Lalu dia ni lah Allah takdirkan. Allah buat asbab. Bila dia nak keluar, Nabi Yusuf kata dekat dia, ni cerita khianat. Baru saya nak fokus sini. Nak tengok khianat ni hebat tarah mana. Yang nak buat khianat apa semua ni. Tarah mana hampa nak bertahan. Itu saya kena bawa cerita Nabi Yusuf. Allah takdirkan kawan ni dapat kerja. Sebelum dia keluar, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Sebelum keluar, Nabi Yusuf pesan dekat dia, bang, nanti abang keluar penjara ni, saya minta satu aja bang. Kata Nabi Yusuf, udhkurni 'inda rabbik. Tolong abang sebut nama saya depan raja. Tolong abang beritahu raja, saya ni Yusuf bin Yaqub yang kena naya. Abang tolong bang. Nabi Yusuf minta. Uzkurni 'inda rabbik. Kawan dia kata, insya-Allah bang Cub, insya-Allah saya akan sebut. Rupa insya-Allah Melayu. Dia bantai lupa. Fa ansahu syaitan. Dia dilupakan oleh syaitan, menyebabkan Nabi Yusuf falabisa fi sijni bid'a sinin, merengkoklah lagi Nabi Yusuf dalam penjara. Kawan ni lupa dah. Insya-Allah tu kemah. Lupa insya-Allah Melayu tak jadi. Lupa dia. Sampailah dia dengar perbualan raja dengan
menteri-menteri dia tentang mimpi. Itu yang dia teringat. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Allahu akbar. Bagaimana Allah mematahkan pengkhianatan dan Allah menyusun asbab demi asbab untuk dilalui oleh manusia. Subhanallah. Sabar ya. Nabi Yusuf Allah minta sabar ya. Tiba-tiba didengar oleh orang yang selamat tadi, kerja tadi. Waddakara ba'da ummah. Itu balarah. Kalau tuan-tuan translate, waddakara ba'da ummatin. Setelah berlalunya beberapa umat. Sudah. Ini bahasa Arab. Makna dia masa yang lama. Tempoh yang lama. Allah sebut waddakara ba'da ummah. Bukan berlalu beberapa ummah. Maknanya setelah masa yang lama baru dia teringat. Dia pun dah kerja lama dah. iPhone 8 beli dah. Canggih. Duk geram juga tengok. Tuan-tuan. Dia dah lama baru dia teringat. Dia kata aku teringat. Abang Cuk dalam penjara. Dia jumpa raja. Ana unabbiukum bita'wilihi. Aku boleh takwil mimpi ni. Syarat fa'arsilun. Kirim aku ke penjara. Aku jumpa Abang Cuk, aku tanya. Baru teringat. Allah susun tuan-tuan. Allah susun. Pengkhianatan mereka akhirnya terbongkar. Bila Nabi Yusuf takwil cukup cantik. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. 7 tahun musim kamu menuai. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nanti bila dah cantik tanaman kamu jangan ambil semua. Tinggal sikit di tangkai dia. Kenapa? Summa ya'ti min ba'di zalika sab'a sinin. Nanti akan datang sab'a syidadun. 1 tahun, 7 tahun yang amat perit. Ya'kulna ma qaddamtum lahun. Tahun 7 tahun tu kemarau. Habis semua tanaman dia makan. Tapi yang kamu simpan tadi ada. Bijak Nabi Yusuf. 7 tahun, tanam elok-elok. 7 tahun, kemarau panjang akan datang. Kemudian, summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun. Nanti datang 1 tahun. Yang tahun itu yughasun nas. Tahun yang kamu akan bergembira. Dan tahun kamu akan memetik semula anggur-anggur dan tanaman kamu. Allahu Akbar. Itu yang 7. Yang Melayu tikam tak kena tu. Tuan-tuan muslimat, saya nak sebut akhirnya apa jadi pengkhianatan. Yang mereka bertahan punya lama. Akhirnya Zulaikha sendiri. Ayat 51. Ayat 51, tuan-tuan baca 50, 51 surah Yusuf. And then tuan-tuan muslimat fikirlah bahawa pertama, pengkhianatan tidak akan lama. Dia tak boleh bertahan lama. Yang kedua, kebenaran pasti timbul. Percaya. Ayat 50, 51 surah Yusuf ajar kita, saya ulang balik, ajar kita 2 benda besar. Pertama, kerja khianat takkan lama. Kedua, kebenaran pasti terserlah. Walau ambil masa dia dihamun, dia dimaki berpuluh tahun mungkin, tapi akhirnya kebenaran pasti terserlah. Mana ayat dia? 50, 51.
Ayat 50. Wa qalal maliku tuni bih. Lalu berkatalah raja setelah mendengar takwil daripada Mamat yang jadi pelayan ni. Lalu raja kata, sekarang pergi istana, pergi penjara, keluarkan Yusuf. Keluarkan dia. Dan tengok ayat 50. Nombor 3 pengajaran. Mahalnya maruah harga diri. Mahal. Apabila utusan datang, apa kata Nabi Yusuf? Ayat 50. Falamma ja'ahur rasul qala arji' ila rabbik. Nabi Yusuf kata, pi balik. Pi balik. Farji'. Kembalilah ila rabbik, kepada Tuhan kau, raja tu. Pergi. Balik sekarang. Dan tolong tanya dia. Fas'alhu. Ma balun niswatillati qatta'na aydiyahun. Balik, pergi tanya raja, suruh raja cek perempuan-perempuan yang telah melukakan jari-jari mereka waktu di istana dulu. Cuba tanya mereka, aku ni siapa? Aku ingat raja tak lupa benda ni. Maruah. Aku tak boleh keluar penjara, melainkan maruahku dibersihkan. Ni harga diri. Sebab itu kita tak boleh biar bila orang hina ulama-ulama. Bila orang hina orang-orang yang baik, kita mesti bangun mempertahankan mereka. Sebab maruah ulama adalah terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis At-Tabrani, bagaimana ulama diberi kuasa, diberi hak mensyafaatkan manusia pada hari kiamat. Ini harga diri. Nabi Yusuf kata, engkau balik, engkau tanya raja, apa hal perempuan yang luka jari itu? Tanya mereka. Dia pun balik, beritahu raja, raja panggil, termasuk isteri dia Zulaikha. Tuan tengok ayat 51. Kebenaran akhirnya timbul juga. Qala ma khatabukunna idza rawattunna Yusuf an nafsihi. Raja tanya, hei perempuan yang dah luka jari ni, apa hal nafsu kamu dengan Yusuf dulu? Allahu Akbar. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Qulna hasya lillah. Qulna, mereka semua perempuan itu berkata, hasya lillah. Hasya lillah ni, kalau orang putih, kita kata, goodness me. Lebih kurang lah. Oh my God. Lebih kurang lah. Hasya lillah. Ucapan satu macam punya kagum. Ma'alimna alaihi min su. Kami tak jumpa daripada Yusuf ni sebarang kejahatan. Dia memang baik. Tiba-tiba berkata Zulaikha. Tu dia. Akhirnya, siapa yang bersihkan Nabi Yusuf? Zulaikha sendiri. Pengkhianat nombor 1. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi. Wa innahu laminas sadiqin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zulaikha kata, wahai suami, aku nak beritahu yang hak pada hari ini. Hashasal haq. Apa dia? Kata raja. Zulaikha jawab, ana rawattuhu an nafsi. Akulah yang gila dekat dia. Akulah yang plan semuanya. Wa innahu laminas sadiqin. Sesungguhnya dia seorang yang benar. Allah. Ni kerja khianat. Lama mana hampa nak tahan? Pengapi hampa juga jumpa kebenaran, hampa cari borang, hampa tunggulah. Khianat tak boleh pergi ke mana. Tak ada. Hampa tolak Islam, hampa khianat, hampa takkan ke mana, hampa percayalah. Zulaikha sendiri membersihkan Nabi Yusuf. Dah dibersihkan,
baru Nabi Yusuf keluar. Tu marwah. Akhirnya dilantik. Qala ja'alni ala khanaidil ard. Khalainil ard. Jadikanlah aku, kata Yusuf, sebagai penjaga. Qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai penjaga harta bumi Mesir. Oh, dia minta jawapan, dia minta jawatan. Pasal apa? Dia berkelayakan. Inni hafizun alim. Aku ni ada ilmu jaga duit. Menteri Keuangan. Lepas keluar penjara, balik sikit lah dengan kawan kita tu. Dia jadi Menteri Keuangan, lepas dia keluar penjara. Raja lantik dia. Akhirnya panjang cerita, bertemulah semula dengan keluarga dia. Berapa lama Nabi Yusuf menanggung? 10 tahun. Daripada kecil sampai jadi menteri. Bersih nama. Orang buat khianat, mengaku mereka khianat. Barulah Nabi Yusuf menerima jawatan itu. Nak sebut apa? Kerja khianat. Takkan lama. Itu yang penutup ayat 52. Ayat terakhir juzuk 12. Kata Allah, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, bahawa Allah tak pernah bagi hidayah petunjuk kepada mereka yang melakukan pengkhianatan. Na'udzubillah.